adab berjiran. Ya, betul. Ni Mak Lima punya line. Mak Lima punya line ke yang slow ni sebab Mak Lima tak nampak muka siapa pun kat sini. Saya buka. Wah. Mak Lima tak tahu. Oh, Mak Lima kot. Awak buka kan? Buka je kamera. Saya buka. Okey, Mak Lima punya line lah. Semua buka. Tak ada Irfan. Oh, okey. Okey, jadi kita nak buat ulang kaji adab berjiran. Dah nampak dah. Nampak Faril je. Yang lain? Kalish? Diorang semua buka lah. Oh ya, okey. Baru nampak. Ikuan dah nampak dah. Fayat nampak dah. Kau guna phone memang lag sikit. Saya Mak nak share ni. Mama guna phone lah. Laptop. Oh. What? Hayat ketawakan Mak Lima ke? Okey, kita nak tengok. Okey, apa maksud berjiran? Apa maksud jiran? Saya boleh tahu. Jiran tu jiran kita lah. Rumah sebelah. Rumah sebelah. Okey, betul? Ataupun orang yang tinggal sekeliling kita. Okey. Ada. Okey, kita tengok ni. Ini susah. Ni bentuk. 40 jiran, kawan, 44 berhampiran, berjauh tingkat. Okey, kita buat zoom Adalah orangnya. Okey, jiran adalah orang yang tinggal bersebelah atau berjauhan. Atau berhampiran dengan rumah kita. Sehingga jika kau tuju semuanya kanan kiri sehingga 40 berrumah di setiap penjuru, sama ada di kanan, kiri, depan, belakang, di tingkat atas atau bawah. Di bawah. Betul. Okey, betul. Ada yang lain? Ada lagi. Orang yang mengamalkan adab berjiran akan memelihara kehormatan dan memelihara kehormatan dan menjaga harta jiran. Di samping itu mereka juga akan bermanis muka ketika menyapa jiran serta sentiasa bertolak ansur antara satu sama lain. Okey. Inilah adab berjiran. Betul. Okey, betul. Betul. Okey, betul. Sangat betul. Okey. Silaturahim serta melahirkan suasana. Okay, ini lebih kepada fadilah apa kebaikan kalau kita menjaga adab jiran. Memutuskan mengeratkan silaturahim serta melahirkan suasana yang ceria antara jiran akan menyebabkan kita
Ada jaga adab dengan jiran disenangi oleh masyarakat sekeliling. Okey, ini adalah antara faedah Nak ajak apa Fayat? Betul. Okey. Minggu nak ambil air je. Okey. Seseorang yang okey, auto kosong, hak jiran akan dibenci oleh Allah. Ni maksud ni orang yang tidak menjaga adab jiran ni apa akibat kalau kita tidak menjaga adab dengan jiran. Seseorang yang mengabaikan hak jiran akan dibenci sampai jiwanya akan dibenci oleh Allah dan Rasul serta masyarakat sekeliling di samping jiwanya. Kalau orang yang tak jaga adab ni tidak tenang, jiwanya tidak tenang kerana selalu bermusuhan dan untuk mendapatkan pertolongan orang lain. Dia jadi stres lah, dia tak tenang, dia tengah dalam susah lah tapi dia tak jaga adab dengan orang lain, dengan jirannya. Itulah dia susah lah orang nak tolong. Sebab selama ni mungkin dia tak jaga hubungan baik dengan orang. Okey, seterusnya. Bermegah-megah, menunjuk-nunjuk, menjaga teruskan menjaga kejap merosakkan. Okey, bermegah-megah, menunjuk-nunjuk, merosakkan harta benda jiran serta tidak menghormati jiran dan keluarganya adalah perkara yang boleh menyakitkan hati jiran. Dah yang Faris tak boleh. Menyakitkan hati jiran. Menyakitkan hati jiran. Angka 8. Betul. 16 kali betul. Okey, berbuat baik dengan jiran. Berbuat baik dengan jiran atau Kebaikan. Bila kita buat baik, Allah akan bagi kebaikan untuk kita. Mantap. Okey. Berbuat baik dengan jiran akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Betul. Banyak. Okey, last. Ni last. Baik ibu di sini luar dengan jiran. Kadang ini akan menyampaikan jiran yang baik. Farid, marah kan ke gembira? Marah. Kerana dia tidak. Lepas tu gembira. Kerana dia tidak gembira. Kerana dia Gembira. tidak beradab. Okey, tidak beradab. Sebab dia buat bising. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, last. Okey, ini Malimah panggil seorang-seorang panggil seorang-seorang. Orang yang tak boleh buka mic tu boleh beritahu kat chat. Okey, mula-mula Faril. Nombor apa Faril? Nombor saya 9.
Nombor apa? 9. 9. Sebab itu nombor favourite saya. Ya. Ucapan yang sesuai apabila bertemu jiran ialah inna illah wa inna illa rajiun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Okey, Mujahid. Mana boleh cakap hoi, hoi. Lepas ni Mujahid. Okey, Mujahid nak nombor berapa? 7. 7. Contoh perkara yang sakit ke hati jiran ialah C. D. C. C. Okey, betul. Okey, lepas ni mana Zara. Okey, kejap. Okey, Zara pilih nak nombor berapa? 4. Hantar semua betul. Apa 4 Ya. 4. Okey. Alamak, soalan kecuali ni awak kena baca betul-betul. Berikut ialah hak-hak jiran kecuali mana yang bukan hak jiran. Sebab dia ada perkataan kecuali kat situ. C. Menyakiti jiran. Okey, betul. Okey, lepas ni Kalish. Sebentar. Kalau jiran dia boleh bagi. Okey, nombor apa Kalish? 6. 6. Susah ni. Keburukan mengabaikan hak jiran adalah A. A. Selalu bermusuhan. Okey, betul. Okey, lepas ni Fayad. Jahit? Apa beza menjahit dengan babai? Okey, Fayad nombor? Nombor 10. 10. Okey. Kita mestilah sentiasa bermuka-muka. Nombor A. Kita mesti sentiasa bermasam muka. Tak. Bermanis muka. Bermuka-muka. B. Okey. Bermanis muka. Okey, betul. Maksudnya senyum. Senyum dengan jiran. Manis muka. Jangan masam muka. Okey, seterusnya Irfan. 5. Okey, Faris siap-siap tulis kat chatting tau nak nombor berapa Manakah antara berikut kebaikan beradab kepada jiran? A. Menghubungkan silaturahim. Okey, betul. Okey. Okey, Faris dah tulis ke nombor? Faris nak nombor Faris 8 nombor Mama. 8. Okey. 8.
gambar yang menunjukkan jiran yang positif. Okey, tu dia dekat chatting. Haris kata A. Faris kata A. Okey, gambar A tu dia baik-baik, salam-salam, peluk-peluk. Okey, betul. Okey, semua dah jawab kan? Mujahid pun jawab Mujahid dah? Dah. Okey, semua dah. Oh, Ikhwan. Sorry, Ikhwan. Yes. So, Maklimah tak tengok, tak nampak. Ya Allah, Maklimah tertekan. 3, okey lah 3. Pilih hak-hak jiran. Okey, sorry Ikhwan, Maklimah tertekan. Hak-hak jiran. Hak jiran tu maksudnya dia macam juga adab lah. Apa adab kita kepada jiran? B. B. Menjaga percakapan dengan jiran. Okey, betul. Okey, Falas. Semua dah Fardu baring tadi. Okey, semua dah. Jadi nombor 1 dengan 2 ni kita jawab sama-sama. Okey. Kenapa dia tak bergerak? Okey, Last. nombor Saya nak. Nombor apa? 1 ke 2? Saya nak. Kita jawab sama-sama. Nombor satu. Jiran ialah orang yang tinggal berdekat. Alif. Tengok ni seronoknya. Rumah macam ni. Seronok. Okay, last question. Last question lah. Last question. Nombor 2. Hukum. Apa ni? Hukum beradab dengan jiran ialah wajib. Wajib. Okay, betul. Okay, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Okay, bagus semua. Okay, balas. Okay, jadi sekarang kita nak masuk tajuk baru. Ambil buku teks. Kita nak belajar tajuk baru iaitu sifat mahmudah. Muka surat 38. Buku akhlak kan? Akhlak. 38 ni. Ya. Sifat mahmudah. Sifat mahmudah. Okey. Apa itu sifat mahmudah? Dalam bracket tu tulis apa? Sifat terpuji. Terpuji. Okey, sifat terpuji. Sifat mahmudah ialah sifat terpuji. Apa lawan bagi sifat mahmudah? Apa lawan bagi mahmudah? Siapa tahu? Mahmudah sifat yang baik. Mahmudah sifat yang baik. Okey, lawan bagi mahmudah mazmumah. Okey, mazmumah. Mazmumah tu ialah sifat terkeji, sifat yang tidak baik. Okey. Nanti lepas kita belajar sifat mahmudah ni, nanti kita akan belajar juga sifat mazmumah. Okey, sifat yang tidak baiklah, sifat yang terkeji. Okey, jadi dia ada banyak tajuk tau, ada banyak unit. Okey, jadi hari ni kita belajar mengenai taubat. Sifat yang terpuji. Yang pertama kita akan belajar ialah taubat. Okey, sebelum kita baca buku, apa yang awak tahu pasal taubat? Taubat tu apa? Taubat. Siapa pernah bertaubat kat sini? Taubat ni apa? Taubat ni apa? Taubat. Saya taubat tak nak buat lagi. Biasa tak dengar ayat tu?
Saya menyesal, saya taubat, saya tak nak buat lagi. Pernah tak dengar ayat tu? Saya. Ha? Dekat Biasa, sekolah. biasa kan? Taubat. Okey. Okey, Selalu awak ada buat buku teks Okey, sementara Muklimah buka ni. Okey, Muklimah nak Irfan baca pengertian taubat. Kita tengok apa pengertian taubat. Jap. Ifah ada buku teks tak? Ada. Mana? Baru nak ambil buku teks. 38. Dah. Okey, baca pengertian taubat. Mana? Pengertian taubat. Taubat ialah kembali taat kepada Allah Okey, taubat ialah masak dan lagi menyesali terhadap dosa yang telah dilakukan. Okey, taubat ialah kita kembali taat kepada Allah dan menyesal terhadap dosa yang dilakukan. Okey, contoh masa tu kita kenapa maksud taubat ni kembali kepada taat? Sebab contoh mungkin masa tu kita kita terbuat maksiat. Contoh maksiat yang kita buat, contoh kita tercakap bohong dengan mak kita. Kita menipu mak kita. Itu jugalah salah satu maksiat. Lepas tu kita menyesal. Kita menyesal yang kita cakap bohong dengan mak kita. Jadi kita bertaubat. Lepas tu kita minta ampun ke Allah. Ya Allah, aku taubat ya Allah. Tadi aku dah menipu mak aku. Jadi aku nak kembali kepada kau. Aku memohon ampun. Itu taubat. Macam kita taubat ni kita menyesal betul-betul. Kita tak nak buat dah. Itu dia maksud taubat. Kita kembali taat kepada Allah dan kita menyesal terhadap dosa yang dilakukan. Okay, dosa apa-apalah, mencuri ke, bercakap bohong. Contoh kita tertinggal solat, kita tak solat, kita ralik main game, lepas tu kita tak solat. Itu pun salah satu maksiat juga. Kan kita dah langgar perintah Allah. Jadi kita bertaubat, kita kembali balik taat kepada Allah, kita qada solat kita. Lepas tu kita menyesal dan kita berazam lepas ni kita nak lebih menjaga solat kita. Okay, jadi itu maksudnya taubat. Kita kena sentiasa bertaubat tau. Kita sebagai manusia ni kena sentiasa bertaubat. Sebab satu, Allah tu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, Allah Al-Ghafur, Allah At-Tawwab, Allah Maha Pengampun, Allah Maha memberi kemaafan. Allah Maha memaafkan. Sebab kita ni kan sentiasa dibisik oleh siapa? Siapa yang selalu bisik kat kita untuk kita buat kejahatan? Syaitan. Syaitan. Syaitan suka sangat kita untuk buat perkara yang tak baik. Syaitan suka kita lupa dekat Allah. Syaitan suka kita lupa dekat Allah. Syaitan suka bila kita cakap benda mengarut. Ni kenapa start ni? Jadi sebab itulah kita memang macam tu. Lumrah manusia memang lemah. Kadang-kadang kita taat. Kadang-kadang kita lemah, kita tewas, kita terbuat maksiat. Jadi kita bertaubat. Kita jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sebab rahmat Allah ni luas. Okay. Kalau awak ada dengar pesanan Muklimah hari ni dekat video kat YouTube, Muklimah kat situ ada ceritakan macam mana dua orang sahabat ni, seorang ni dia orang panggil dia ahli ibadah, ahli taat. Dia banyak solat, dia banyak buat kebaikan, dia banyak bersedekah. Kawan dia lagi seorang ni pula, dia adalah ahli maksiat. Dia banyak membuat perkara yang Allah larang. Contohnya
dia banyak menipu, dia tinggalkan solat, semualah maksiat dia buat. Jadi dua orang sahabat ni kan, bila yang kawan dia yang baik ni nampak kawan dia yang jahat ni buat kejahatan, jadi kawan yang baik ni, ahli ibadah ni tegur yang kawan yang selalu buat jahat ni. Dia kata, kenapa asyik buat jahat je? Kau tahu tak ya Allah tak akan ampunkan kau. Nanti kau akan masuk syurga, kau akan masuk neraka. Jadi kawan yang baik ni dia menghukum kawan yang dia yang jahat ni masuk neraka. So nak jadikan cerita, dua-dua ni meninggal dunia. Lepas tu bila Allah nak menghakimi diorang masa dekat Allah nak tentukan sama ada diorang ni masuk syurga ke atau neraka, dengan rahmat Allah, Allah masukkan ahli maksiat ni ke dalam syurga. Kenapa buku surat ya? Buka buku surat. Tak, sebab tadi dia terhilang. Yang mana real? Yang mana real? Sebab tadi dah hilang semua, Alimah buka balik. Okay. Awak janganlah chatting-chatting je. Okay, orang yang buat maksiat tadi, dia dapat masuk ke syurga. Tapi orang yang banyak membuat kebaikan tadi, dia pula yang masuk syurga. Terbalik pula. Sebab apa? Sebab apa? Sebab yang orang yang membuat maksiat tadi, kita tak tahu sebenarnya dia banyak kali bertaubat. Dia banyak kali taubat. Mungkin siang tu dia buat maksiat, tapi malam sebelum tidur, dia betul-betul menyesal sebenarnya. Dia sering minta ampun ke Allah. Tapi sebab dia mungkin dia lemah, mungkin dia tergoda dengan kawan-kawan dia yang lain. Jadi dia terbuat maksiat juga. Tapi siapa tahu dia bertaubat kan, dapatlah dia masuk syurga. Tapi orang yang banyak bersedekah ni pula, banyak membuat kebaikan ni, dia pula yang masuk ke neraka terbalik. Sebab apa? Mungkin sebab orang yang buat sedekah ni, mungkin sebab dia buat dia buat semua kebaikan tu dengan rasa sombong. Kan orang yang sombong ni tempat dia kat mana? Orang yang sombong ni tempat dia kat dalam neraka. Okay. Kenapa sombong masuk neraka? Itulah dia belagak. Dia belagak. Walaupun mungkin dia belagak dengan sebab dia pandai ke, dia belagak. Dia banyak sedekah, dia belagak. Dia ada sifat keakuan tu. Dia lupa ke Allah. Sebab tu dia masuk neraka. Okay, jadi poin Mu'allimah kat sini, kita kena sentiasa bertaubat. Bila kita buat apa-apa, okay, lagi malam sebelum kita tidur kan, sebelum kita tidur lelapkan mata, kita minta ampun ke Allah. Sebab itulah adanya solat sunat taubat. Kan, sebelum awak tidur, mana tahu awak meninggal sebelum tidur kan? Mana tahu awak meninggal masa awak tidur tu, bangun besok, dah tak boleh bangun dah. Dah tak bangun, dah tak boleh buka mata dah. Jadi sebelum awak tidur tu, awak solat sunat taubat 2 rakaat. Solat sunat. Solat taubat 2 rakaat saja. Okey, kita nak baca dalil taubat. Baca firman Allah tu Kalish. Ya. Kalish. Baca yang Al-Quran. Ya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi tubatan nasuha. Nasuha. Okey, maksudnya Mu'allimah nak Faril baca. Saya kan? Ya. Yang ni. Yang ni ke ya tu? Maksudnya wahai. Okey, nak baca. Maksud dia.
Ya astuhalladzi. Bukan yang itu. Yang itu Kalish dah baca dah tadi. Tak dengar kalau baca. Bawah tu. Maksudnya. Saya tak tahu baca. Tak apalah. Pelan-pelan. Maksudnya. Wahai orang. Betul. Orang yang beriman. Okey. Bertaubat Lah. kamu. Bertaubatlah. Bertaubatlah kamu. Kepada Allah. okey. Dengan Taubat nasuha. Okey, bagus. Taubat nasuha tu ialah taubat yang betul-betul, taubat yang sungguh-sungguh, yang betul-betul kita tekad kita tak nak buat kesalahan yang sama, kita tak nak buat dosa yang sama. Okey, itu maksud taubat nasuha. Okey, jadi kita nak buat nota sikit mengenai pengertian taubat. Okey, ambil buku tulis. Tulis hari dan tarikh. Okey, betul. Tulis hari dan tarikh hari ni. Buat garis tepi. Ayo. Kejap, Mak Limah bunyi dia tak berfungsi. Tolong. Kenapa? Azam jadi baby. Dah tulis hari dengan tarikh. Mana Azam? Dah. Kan baby Azam. Sekarang Azam dah besar. Dah siap. Dah siap. Okey, angkat sikit tengok. Zara tunjuk. Zara. Okey, Zara. Bagus. Okey, Faya. Bagus. Jadi rasa saya dapat banyak pula CJ. Okey, homework untuk hari ni. Mukadimah bagi awak homework live worksheet. Ada dua Live worksheet ada dua. Awak buat. Lepas Mukadimah nak awak buat sampai awak dapat jawapan yang betul. Awak kan boleh buat. Lepas tu awak boleh check answer kan. Kalau salah awak cuba lagi. Bagaimana awak buat sampai awak dapat 10 over 10. Hantar kat mana? Hantar Live saja nak tahu. nak tak nanti Mukadimah bagi live link tu dekat dalam grup WhatsApp. Okay. Buat mana boleh? Boleh. Bila Mukadimah letak live worksheet tu terus tekan satu mai semua orang. Live. Nantilah lepas habis kelas sebab kita dah nak habis kelas, nak mengaji dah. Okey, semua dah siap Irfan? Tak ada apa. Belum. Lamanya. Saya dah. Lamanya.
Ini sekejap je. Mak Lima bagi 1 minit lagi. Kalau sebab kita nak habis dah. Halimah boleh buat corak ke? Boleh. Lagi cantik buat corak. Nak buat corak? Lagi monges banyak. Nak buat bumi. Zombie. Kolas. Kolas, okey. Hey. Kejap Syahid. Mujahid awak tunggu kejap Okey, tengok. Okey. Okey, kelas. Okey. Hasan. Tinggal Irfan dengan Faris. Dia dah siap? Saya dah siap lah. Oh, dah ya. Okey, lupa. Jangan Saya marah. pertama siap. Oh, ya ke? Okey. Saya pertama. Dah aku